Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 28 Disember. Saya Noalifah Gani. Penggal 3 sesi persekolahan 2022-2023 bagi kumpulan A akan bermula pada Ahad ini. Ia melibatkan sekolah-sekolah di negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam satu perkongsian melalui laman sosialnya berkata, kumpulan ini akan meneruskan sesi persekolahan sehingga 16 Februari sebelum dijadualkan untuk cuti persekolahan pada 17 Februari sehingga 18 Mac 2023. Sementara itu, bagi kumpulan B yang melibatkan negeri-negeri selain yang disebutkan awal tadi, sesi persekolahan 2022-2023 akan bermula Selasa depan juga sehingga 17 Februari. Sekolah-sekolah di negeri ini dijadualkan memulakan cuti persekolahan pada 18 Februari sehingga 19 Mac 2023. Bagi negeri Terengganu, sesi persekolahan tetap bermula pada Ahad ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Abdul Mu'i Ngah berkata, buat masa ini, tiada sebarang keperluan untuk penangguhan sesi persekolahan secara bersemuka di Terengganu. Ujarnya, terdapat 74 buah sekolah yang dikenal pasti terjejas akibat banjir buruk yang berlaku di seluruh Terengganu baru-baru ini. Bagaimanapun, proses pembersihan pasca banjir di sekolah-sekolah itu telah selesai dilakukan hasil kerjasama pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, syarikat swasta serta sukarelawan daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Selain itu, proses pembersihan 143 sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS juga telah dijalankan. Justru pihaknya optimis sesi persekolahan secara bersemuka dapat dijalankan mengikut jadual asal. Tambahnya, antara peralatan yang rosak di sekolah terjejas banjir ialah kerusi, meja dan buku. Bagi penyelesaian jangka masa pendek, lebihan kerusi dan meja dari sekolah lain akan dihantar ke sekolah-sekolah terjejas banjir untuk memastikan sesi pembelajaran berjalan lancar dan selesa. Bagaimanapun, jabatan mengingatkan semua warga sekolah agar tetap berhati-hati kemungkinan banjir gelombang ketiga pula berlaku. Yayasan Guru Tun Hussein On YGTHO memperuntukkan RM20,000 bagi membantu sekolah yang terjejas akibat banjir. 10 buah sekolah di daerah Besut masing-masing menerima sumbangan RM2,000 sebagai tanda keprihatinan YGTHO dalam bidang pendidikan. Ketua Nazir Sekolah menanggung tugas timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Dasar dan Kurikulum Syafruddin Ali Husin berkata, daripada jumlah itu, 9 sekolah kebangsaan dan sebuah sekolah menengah agama di Besut mendapat manfaat daripada program itu. Antara sekolah yang menerima sumbangan ialah Sekolah Kebangsaan SK Air Terjun, SK Keruak, SK Bukit Jeruk, SK Bukit Kenak, SK Oh, SK Pusat Jertih, SK Tok Dor dan SK Alur Lintah. Mewakili YGTHO menyampaikan sumbangan kepada sekolah terbabit di SMK Bukit Payung seramai 50 sukarelawan Persatuan Sukan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Malaysia MESKA yang turut sama terbabit dengan operasi pembersihan sekolah. Kerja-kerja pembersihan itu dilakukan untuk membolehkan operasi sekolah berjalan seperti biasa menjelang pembukaan sekolah nanti. Tambah Syafruddin lagi, sekolah terjejas banjir di Besut dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu kategori 1 sangat kritikal, 7 buah sekolah, kategori 2 kritikal membabitkan 8 sekolah dan kategori ketiga kurang kritikal membabitkan 10 buah sekolah. Ini satu lagi inisiatif yang wajar untuk dicontohi. Bank Rakyat dan Sekolah Kebangsaan SK Suri Permai bekerjasama dalam menjayakan inovasi Smart and Easy Table (SNET) yang memanfaatkan lebih 1,300 murid di sekolah itu. Kerjasama itu merupakan salah satu inisiatif jangkauan komuniti Bank Rakyat untuk menangani isu beg berat dalam kalangan murid sekolah rendah. Bank Rakyat dalam satu kenyataan memaklumkan SNET merupakan inisiatif pengubahsuaian meja sekolah pertama di Malaysia. SNET dilaksanakan melalui kerjasama Institut Kemahiran Mara IKM Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda SMK RTU serta sokongan Pejabat Pendidikan Daerah Barat Daya dan Jabatan Pendidikan Pulau Pinang.
Kerjasama ini juga bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan inovasi SNET agar murid dapat merancang dan mengurus keperluan pembelajaran mereka dengan lebih efisien. Ia dihasilkan dengan menggunakan loker simpanan dan kompartmen sisi yang diubah sesuai pada meja sedia ada. Idea inovasi SNET yang dicetuskan oleh Guru Besar SK Suri Bermai Muhammad Sabarullah Syed Ismail melibatkan 666 buah meja yang diubah sesuai dengan 2 loker berkunci untuk simpanan buku bagi kegunaan murid sesi pagi dan petang. Selain itu, terdapat 3 kompartmen sisi untuk penyimpanan barangan peribadi murid seperti kotak pensel, botol air dan 1 ruangan khusus untuk tabung Kelab Nuri Bank Rakyat. Inisiatif itu juga merupakan usaha berterusan Bank Rakyat dalam mempertingkatkan literasi dan rangkuman kewangan dalam kalangan murid menerusi penyediaan tabung Kelab Nuri sekaligus memperkasakan budaya menabung dalam kalangan generasi muda. Maidin Mohamad Holdings Berhad Maidin memperuntukkan RM50,000 bagi membantu seramai 400 murid daripada keluarga B40 di seluruh negara membuat persiapan sesi persekolahan akan datang. Dilakukan menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporatnya Maidin Prihatin Jelajah Generasi Pintar. Penerima membabitkan murid daripada 5 buah sekolah dan 2 rumah kebajikan berdaftar. Sekolah terbabit ialah Sekolah Kebangsaan SK Gadung Jaya, Seremban Negeri Sembilan, SK Bukit Hampar Melaka, SK Seri Melanta Jaya, Sandakan Sabah, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tun Abang Haji Openg serta SK Encik Buyong Kuching Sarawak. 2 rumah kebajikan berdaftar yang menerima manfaat daripada inisiatif itu pula ialah Rumah Jagaan Telaga Kasih Nur Muhammad, Subang Jaya, Selangor dan Persatuan Pendidikan Anak-Anak Yatim Lipis Pahang. Pengarah Eksekutif Maidin Ahmad Maidin berkata, setiap penerima akan menerima bantuan set kelengkapan persekolahan bernilai RM150. Ujarnya, program bantuan persekolahan ini dilaksanakan setiap tahun dan matlamatnya ialah bagi memastikan murid yang kurang berkemampuan mendapat pembelajaran yang sempurna seperti anak-anak yang lain. Justru program bantuan tahunan ini diteruskan bagi memastikan dapat memberikan kegembiraan dan keceriaan kepada murid-murid ini. Jika kena pada caranya, bidang pertanian mampu memupuk semangat pelajar istimewa untuk ke sekolah dan menjana pendapatan menerusi hasil tuaian. Atas inisiatif itu, guru dan pembantu pengurusan murid SMK Darul Aman Heights 1 di Jitra Kedah membantu menguruskan kebun nanas yang diusahakan pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI sepanjang cuti penggal persekolahan ini. Ia bagi memastikan pokok disiram dan dibaja mengikut waktunya. Kebun nanas PPKI itu terletak di belakang bangunan sekolah yang diusahakan secara berperingkat mulai Ogos tahun lalu. Pada peringkat awal, sebanyak 30 pokok ditanam dan terus bercambah sehingga masuk tuaian kali kedua. Melihat kepada kejayaan projek itu, sebanyak 120 lagi tunas nanas ditanam baru-baru ini. Benih nanas jenis MD2 ini dibeli dari luar sekolah. Untuk perancangan masa hadapan bagi projek tanaman PPKI ini, saya bercadang untuk menambah pokok terung dalam polybag juga, dan bagi pelajar kefusian rendah kita akan menambah tanaman sayuran lah. Contohnya kangkung, sawi, bayam, agar pelajar juga mendapat kemahiran untuk menanam cara tradisional lah, menanam di batas-batas, insyaAllah. Bagi memantapkan program transisi ke kerjaya, pelajar PPKI turut akan didedahkan dengan program keusahawanan. Ia sebagai kemahiran tambahan kepada pelajar mengenai kaedah pembungkusan dan cara berjual beli. Sebab melalui projek ini, ia memberi kemahiran untuk pelajar untuk berdikari, untuk pelajar keboleh pasaran pelajar sekiranya dia berada di luar nanti. Cuma itulah harapan saya, projek keusahawanan untuk pelajar pendidikan khas. Di SMK Darul Aman Heights 1, terdapat 2 kemahiran untuk pelajar PPKI selain projek tanaman nanas. Bagi pelajar dengan kemahiran vocational spesifik, mereka terbabit dalam pembuatan roti, manakala pelajar kefungsian rendah fokus pada kemahiran asas makanan.
Bagi menghargai penglibatan peserta Genius Seni dalam mengangkat martabat seni dan budaya, Persatuan Pesona Seni Kuala Lumpur melalui bahagian Genius Kementerian Pendidikan KPM menganjurkan konsert Genius Seni bertemakan sedekat dimensi kecemerlangan. Pementasan kali ini merupakan manifestasi persembahan daripada Genius Seni Choir, Genius Seni Muzik dan Genius Seni Tari yang berlangsung pada 16 dan 17 Disember lalu. Konsert Genius Seni membabitkan 185 peserta usia antara 6 hingga 18 tahun. Konsert bertujuan mengangkat karya genius seni dalam satu persembahan yang versatile. Selain itu, ia turut menyelitkan unsur-unsur pencahayaan, multimedia, koreografi, tari serta gubahan choir dan muzik. Pelbagai kelebihan diperolehi mereka. Antaranya tunjuk ajar daripada tenaga pakar dan jurulatih yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Ini termasuk sumbangan kepakaran daripada penyanyi Datuk Syafina Selamat untuk Genius Seni Choir, Datuk Mustafar Huzirnawi, Genius Seni Muzik dan Akmal Ayub bagi Genius Tari Seni. Genius Seni ditubuhkan pada tahun 2010 dan ini ialah edisi ke-9. Ia menganjurkan konsert Genius Seni. Mulai hari ini, tempahan janji temu bagi 8 perkhidmatan kesihatan di semua fasiliti kesihatan prima seluruh negara perlu dilakukan melalui sistem janji temu di aplikasi MySejahtera. Antara perkhidmatan yang dimaksudkan ialah rawatan pesakit luar, inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, saringan kesihatan Peka B40 dan pemeriksaan kesihatan pra-pekerjaan atau pra-pengajian. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menerusi satu kenyataan berkata, sistem janji temu itu bertujuan membantu fasiliti kesihatan prima mengatur jadual perkhidmatan berdasarkan kapasiti masing-masing. Pada masa sama, langkah itu dapat mengelakkan kesesakan di tempat pendaftaran dan menunggu. Jelasnya, antara kelebihan sistem janji temu atas talian berkenaan termasuk pelanggan dapat merancang lawatan ke fasiliti kesihatan prima mengikut kesesuaian masa. Selain itu, pelanggan boleh mengubah tarikh janji temu melalui MySejahtera dengan mudah tanpa perlu membuat panggilan ke fasiliti kesihatan. Sistem itu mempunyai fungsi peringatan automatik supaya pelanggan menghadirkan diri mengikut masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Saringan pra-perkahwinan, khidmat berhenti merokok, perkhidmatan perancang keluarga serta prosedur seperti rawatan luka, penukaran tiub dan lain-lain adalah antara beberapa lagi tempahan perkhidmatan kesihatan yang boleh dilakukan dengan menggunakan sistem ini. Dr. Zaliha berkata untuk kes kecemasan, kes demam atau penyakit berjangkit, orang ramai boleh terus ke fasiliti kesihatan prima tanpa perlu membuat janji temu. Beliau berharap dengan pendigitalan sistem perkhidmatan kesihatan yang disediakan Kementerian Kesihatan dapat mempromosi program kesihatan di bawah fasiliti kesihatan prima kepada masyarakat dengan lebih berkesan serta menjadikan sistem perkhidmatan penjagaan kesihatan negara lebih efisien. Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan membantu semua mangsa banjir yang kehilangan atau mengalami kerosakan dokumen seperti kad pengenalan dan sijil lahir kepada yang baharu secara percuma. Ketua Pengarahnya Datuk Ruslin Jusoh berkata sepanjang tahun ini sehingga semalam sebanyak 6,853 gantian kad pengenalan baru diserahkan kepada mangsa banjir. Daripada jumlah itu, sebanyak 500 gantian baru dibuat terhadap mangsa yang terbabit dengan banjir di negeri Terengganu dan Kelantan baru-baru ini. Sepanjang tahun lalu pula, sebanyak 5,108 penggantian kad pengenalan dibuat di seluruh negara disebabkan bencana itu. Selangor menjadi negeri tertinggi terbabit dalam penggantian kad pengenalan iaitu 920 dengan kesemua mereka adalah mangsa banjir. Sebanyak 7,808 sijil lahir turut dibuat penggantian di seluruh negara sejak Januari lalu. Sebagaimana kita sedia maklum pada Januari baru-baru ni juga, banyak juga kes-kes yang pada tahun lepas 3,921 pada tahun ini saja kita buat gantian pada bulan 1 dan berterusan sehingga bulan Disember sebanyak 7,808
sijil lahir telah kita keluarkan akibat kehilangan atau kerosakan semasa banjir. Jumlah ni agak besar, walau bagaimanapun kita buat secara berterusan, bukan sekali one off. Beliau berkata demikian pada program bantuan banjir JPN kepada kaki tangan JPN Negeri Terengganu dan pengamal media di Taman Desa Tanjung Damai, Gong Badak, Kuala Nerus. Roslin berkata mangsa banjir juga dikecualikan daripada membuat laporan polis sebagaimana kes mereka yang kehilangan kad mengalan atau sijil lahir buat kali pertama atau kedua. Mengikut peraturan, individu warga negara Malaysia yang kehilangan MyKad atas kecuaian sendiri akan didenda pada kadar RM100, manakala kehilangan kali kedua RM300 dan bagi kehilangan kali ketiga dan seterusnya RM1,000. Seorang pensyarah wanita sebuah universiti di Afghanistan mendakwa beliau kecewa dengan larangan kerajaan negara itu ke atas wanita daripada ke universiti atau menyertai kumpulan bantuan kemanusiaan. Beliau yang dirahsiakan namanya atas sebab keselamatan mendakwa wanita di Afghanistan kini tiada tempat dalam masyarakat. Kementerian Pendidikan Tinggi Kerajaan Afghanistan pimpinan Taliban pada 20 Disember lalu menggantung kemasukan pelajar wanita ke universiti. 4 hari kemudian, pentadbiran Taliban sekali lagi mengejutkan dunia apabila mengarahkan semua pertubuhan bukan kerajaan tempatan dan antarabangsa supaya tidak mengambil kaki tangan wanita. Dan seperti larangan kemasukan ke universiti, larangan ke atas NGO supaya tidak mengambil kaki tangan wanita juga tidak menetapkan tarikh bila peraturan itu akan ditarik balik. Kerajaan Taliban sebaliknya mendakwa larangan itu dikeluarkan kerana sebahagian wanita terbabit tidak mematuhi peraturan mengenai ketetapan menutup aurat yang dikeluarkan oleh pihaknya. Seluruh ibu kota Tehran keputihan pada hari pertama musim salji. Di bahagian utara Iran, salji lebih tebal. Hampir semua pokok jalan raya dan bangunan dilitupi salji. Keadaan ketara sehingga ada yang mengambil kesempatan itu untuk membuat orang salji. Ini juga kali pertama Tehran dilanda salji tebal meskipun salji bukan sesuatu yang asing di kawasan itu. Apatah lagi Tehran turut mempunyai beberapa kawasan peranginan untuk aktiviti meluncur ais. Sementara itu, ibu negara Mexico City antara kawasan yang turut mengalami kadar penurunan salji yang agak luar biasa. Hampir seluruh bandar itu diliputi salji berikutan suhu rendah. Ini amat berbeza dengan kedudukan Mexico sebagai kawasan beriklim tropika. Di Gunung Berapi Ajusco, keadaan salji lebih tebal. Ini mendorong ramai penduduk ke kawasan itu untuk bermain salji. Bagi memastikan tiada penduduk mengalami kesejukan melampau, pihak berkuasa tempatan menasihatkan penduduk supaya tidak terlalu terdedah dengan salji. Seluruh Mexico City turut diletakkan dalam kategori berjaga-jaga peringkat oren dengan suhu dicatatkan antara 1 hingga 3 darjah Celsius. Kerajaan Patani, antara kerajaan yang terawal yang wujud di tanah Melayu. Jadi keris coting ini salah satu contoh terawal keris yang dihasilkan di Patani. Masih lagi menunjukkan ciri-ciri bilah Jawa. Jadi kita boleh lihat di bahagian gandik bilah itu, di bahagian atas pangkal bilah itu, kita boleh tengok ciri-ciri Jawa lah, di mananya dia ada lengkung, ada lengkung dan juga ada groove ataupun dia punya alur di bahagian, termasuklah belalai gajah ni lah. Jadi hulu keris coting ini dia masih lagi berbentuk dewa-dewi. Dia masih lagi berbentuk watak-watak yang dalam hikayat lama-lama, hikayat yang sebelum Islam, ramakan daripada agama Buddha yang terdahulu lah.
yang lebih kepada maknanya wilayah Patani, Siam, dia lebih rapat dengan budaya di Buddha di sana. Sukan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF selepas mencatat 2 kemenangan berturut-turut, Harimau Malaya akhirnya bertemu lawan sebenar. Malaysia tewas kepada Vietnam 0-3 pada aksi yang diwarnai keputusan kontroversi pengadil perlawanan. Pertembungan Malaysia-Vietnam di Stadium Maidin Hanoi sememangnya menjadi tumpuan pada aksi kumpulan B. Berjaya mengimbangi penguasaan tuan rumah, kelekaan barisan pertahanan Harimau Malaya membuka ruang buat Vietnam membuka jaringan. Berpunca daripada sepakan sudut, ia mudah disempurnakan hasil tandukan Nguyen Tien Lee pada minit ke-28. Kesempatan untuk Harimau Malaya bangkit hadir 4 minit kemudian apabila Vietnam terpaksa bermain dengan 10 orang selepas Nguyen Van Thuan dibuang padang. Namun tuan rumah berjaya menyerap asakan Malaysia untuk mengekalkan kelebihan 1 gol sehingga berakhir pada babak pertama. Masuk minit ke-62 berlaku insiden yang merentap semangat Harimau Malaya apabila Azam Azmi Murad dilayangkan kad merah. Lebih malang pengadil dari Jepun, Ruji Sato turut menghadiahkan sepakan penalti kepada tuan rumah yang mudah disempurnakan Kwik Ngok Hai untuk kedudukan 2-0. Harimau Malaya yang bermain lebih terbuka untuk memburu gol penyamaan dihukum lagi Vietnam menerusi jaringan Nguyen Quang Duc pada minit ke-83. Kemenangan 3-0 bukan sahaja mengekalkan rekod tanpa kalah Vietnam menentang Harimau Malaya sejak 2014, tetapi juga meletakkan Vietnam di tangga teratas kumpulan B. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, Singapura bertandang ke Vientiane berdepan Laos. Minit ke-32, gawang Laos bolos hasil tandukan tajam Irfan Pandi Ahmad. Hasrat Laos untuk bangkit tidak kesampaian apabila kesilapan penjaga golnya Kyo Audan Sovan Nasangasao pada minit-minit akhir permainan pantas dihukum Syawal Anwar untuk keputusan 2-0 memihak Singapura. Ini kemenangan kedua Singapura selepas menewaskan Myanmar 3-2 pada perlawanan sulung. Saingan ke separuh akhir bagi peringkat kumpulan B kini terarah kepada 3 pasukan. Vietnam, Malaysia dan Singapura kini berkongsi 6 mata. Cuma Malaysia sudah beraksi 3 perlawanan, manakala Vietnam dan Singapura masing-masing bermain 2 kali. Apapun kelebihan dilihat milik Vietnam sebagai calon pilihan ke separuh akhir, halangan sukar mereka, Malaysia sudah diatasi. Malaysia pula semestinya mencipta kemenangan pada perlawanan terakhir menentang Singapura, manakala Singapura juga berpeluang mara berbaki 2 perlawanan yang dimiliki. Malaysia akan menamatkan saingan kumpulan B menentang Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil 3 Januari ini. Manakala Vietnam bakal muncul pasukan pertama ke separuh akhir andai menundukkan Singapura pada perlawanan yang dijadualkan di Stadium Jalan Besar Jumaat ini. Mesir memanfaatkan kehadiran puluhan ekor burung luar ke wilayahnya dengan menganjurkan festival antarabangsa untuk fotografi dan pemerhati burung. Ia sebagai langkah baharu dalam mempergiatkan sektor pelancongan berasaskan alam sekitar di Mesir. Saya Noel Fagani, Assalamualaikum dan salam hormat.